Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita pada sesi seterusnya borak virtual KYPJ pada hari ini 11 Ogos 2021. Dan insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati, kita akan bersiaran secara langsung melalui FB Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Dan pada tengah hari ini tuan-tuan, kita akan bersama dengan penceramah jemputan khas kita, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim bin Yaakob. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Dan sama saya, selamat tahun baru hijrah. Alhamdulillah, saya sihat dan rakan-rakan di kolej pun sihat sejahtera. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan selamat datang Tuan Haji ke Kolej Yayasan Pelajaran Johor pada tengah hari ini. Sebelum kita meneruskan bicara kita pada tengah hari ini, saya memperkenalkanlah siapakah Tuan Haji Ibrahim bin Yaakob. Di kalangan orang Kota Tinggi ni ramai yang sangat kenal. Jadi secara zahirnya beliau merupakan penyaras Pusat Inovasi Pendidikan dan Kerjaya Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kota Tinggi, merupakan career point, founder Model Link to You, dan pernah juga sebagai mantan penyelaras kerjaya Jabatan Pendidikan Negeri Johor 2018-2019. Dan Haji Ibrahim ni sangat sinonim dengan kolej kami, sebab sebelum ini juga pernah menjadi kaunselor di Sekolah Menengah Lingyu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, pada tengah hari ini tajuk besar kita ialah kejayaan idaman. Sebelum itu Tuan Haji, boleh tak kita founder Model Link 7 ni, career point ni apa sebenarnya? Kalau Tuan Haji boleh jelaskan pada tengah hari ini. Silakan. Okay. Terima kasih Tuan Haji Zul hadirin yang saya hormati sekalian. Sebenarnya di sekolah memang ada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okey. Tapi dalam perkembangan semasa kita lihat bahawa kita perlu menjana semula perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerjaya. Sebab kita lihat situasi-situasi terkini. Jadi ibaratnya lah, kalau pasangan baru nak berumah tangga, dia menikah kat nikah tu pasangan suami isteri lah kan. Tapi belum lagi berumah tangga, pasal apa tak ada rumah kan. Jadi untuk perkhidmatan bimbingan kaunseling kerjaya di sekolah ni, maka saya wujudkan satu konsep iaitu career point, di mana di situ maklumat mulat kerjaya yang terpisah-pisah tu kita susunkan, dan yang kita formkan satu bentuk perkhidmatan, kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan. Cuma dia fokus pekerjaan, termasuk jugalah kita nak buat ujian-ujian psikologikal. Jadi kalau kata pergi ke SMK Bandar Kota Tinggi tu, dalam unit bimbingan kaunseling tu kita ada career point, satu sub. Sebab anjuran Tok Guru saya, dia kata dah sampai masanya guru bimbingan kaunseling sampai satu tahap, satu stage, dia mesti buat pengurusan. Saya ni nampaknya minat dan kerjaya ni, jadi sejak 1995 sebelum career point ni saya dah mula dengan pusat sumber kerjaya daripada maklumat kerjaya tu, yang kita tepek-tepek kat dinding tu. Tapi dengan perkembangan ilmu kefahaman kita lebih jelas, maka saya boleh formkan pusat sumber kerjaya. Masa tu saya kat sekolah menengah Tun Habak dan kemudian tu idea ni pula di jabatan kita ada pusat inovasi pendidikan dan kerjaya negeri Johor. Diberi percayaan pula sebagai penyelarasnya. Dan konsep-konsep ni saya pindahkan ke sekolah. Cuma nak nama catchy sikit tu career point lah. Di Lingyu pun saya buat. Di Lingyu saya namakan Pusat Inovasi Akademik dan Kerjaya. Jadi inilah agenda saya yang kecil ini, sebab saya melihat bahawa kalau kita nak melihat kemenjadian murid, nak cepat nampak, ini pun pesan Tok Guru saya ni. Ibrahim, buat kaunseling kerjaya. Memang betul kata Tok Guru saya. Itu cerita career point tu. Jadi career point ni di SMK Bandar Kota Tinggi dia bermula tahun 2000, sejak saya masuk ke situ. Berkenaan dengan Model Link to You tu Haji, dalam penglibatan saya untuk membimbing murid-murid selepas SPM STP, saya rasa terfikir kan, hebat betul lah UPU telah melaksanakan tugas yang begitu baik. Saya tunjuk jempol lah kan. Tapi di masa sama timbul dalam hati kecil saya, macam mana anak murid kita nak panjang je pilih 12 tu. Jadi kalau UPU tu jadi sistem
dia secara online, maka model link to you ni ialah model offline. Sebab tahulah Tuan Haji kat luar bandar ni kan, internet tak ada, itu tak ada. Tapi kita boleh membimbing pelajar dalam konteks model link to you ialah satu model nak membuat keputusan kerjaya. Tapi dalam konteks pelajar kita ni, dia sebenarnya nak pilih program pengajian. Sebab pengajian, tu macam tajuk tengah hari ni, kerjaya idaman tu sebenarnya konsepnya saya nak terangkan profession ataupun pekerjaan yang menjadi hasrat atau keinginan atau sesuatu yang diidam-idamkan oleh anak-anak kita lepasan SPM dan juga STPM setaraf dan seterusnya. Tuan Haji, kalau kita lihat setiap tahun pelajar-pelajar SPM ni lebih kurang 400,000 yang akan membanjiri selepas saja tamat SPM mereka. Dan semasa kita dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita telah masuk fasa ketiga. Dan hari ini kalau kita lihat sentiasa terus naik bilangan orang yang kena serangan COVID ini kan. Diharapkan kita doalah moga-moga Allah peliharalah negeri Johor dan Malaysia amnya kan. Amin. Senario pelajar-pelajar lepasan SPM, apa yang mereka fikir dan apa mereka mengorak langkah untuk ke depan selepas saja tamat peperiksaan SPM 2020 kita ambil lah. Okey, berbeza dengan tahun yang lalu, saya bersyukur sangatlah ya. Pertama, KPT telah membuat keputusan ini dah lama saya perjuangan tau. Saya sentiasa ingat tarikh tersebut. Pertama sekali mereka telah membuat pengecualian pembelian nombor PIN tu kan. Saya sangat-sangat bersyukur. Pasal apa? Ketika COVID ni kita fahamlah isu kewangan keluarga dan sebagainya. Mana satu bantuan kecil tapi besar maknanya kepada rakyat Malaysia, terutama ni golongan belia remaja ni. Yang tu saya kata memang hebatlah kementerian kita. Memang prihatin. Satu. Yang kedua pula dalam situasi yang sekarang ni UPU pula telah mengubah strategi. Dulu kita mohon sekali je. Selepas keluar result. Kali ni sebelum keluar result gunakan kucapan dah mohonkan dulu. Percubaan bila dah mohon pula adalah fasa orang kata semak kemas kini yang tak mohon-mohon lagi. Mana dapat pulang macam ni? Betul. Betul. Kenapa? Sebab inilah yang dikata pada saya lah, pendidikan inklusif tu. Semua golongan, semua latar belakang kan boleh kan. Jadi kalau dalam situasi sekarang ni, mereka sebenarnya dah semak dah. UPU ni. Bila semak ni adalah situasi semak dapat terima. Betul. Semak dapat nak tukar lah. Tapi boleh kalau program tu sijil nak pergi diploma ada. Terma dia. Satu lagi tak dapat nak rayu. Jadi dalam tempoh yang kemarin dah diberi oleh UPU tu untuk fasa STP ni dah selesai dah. Cuma bagi mereka yang merayu ni belum dapat lagi keputusan lah. Namun itu saya nak beritahu lah apa hal keputusan kita dapat masa SPM lagi. Itulah yang kita dapat kan. Terima dulu, bertenang. Sebab apa? Yang UPU ni istilahnya arus perdana. Arus perdana. Sedangkan dalam sistem pendidikan kita ni, kalau UPU ni kita membicarakan IPTA, ILKA. Dan juga institusi di bawah kementerian di bawah semua manusia. Kita ada ILP. Boleh sukan kita ada IKBN kan, contoh kan. Jangan lupa kita ada pelengkap pada sistem kita, apa dia? IPTS dan ILKS. Cuma itulah menjadi satu macam ILKS, IPTS, macam ngeri nama kan. Sebenarnya kena ingat. Memanglah IPTS tu ada entiti swasta yang tubuh, tapi jangan lupa contoh ni di bawah Kementerian Luar Bandar Mara kita ada Universiti Kuala Lumpur. UniKL. Di bawah GLC Uniten ada. Multimedia ada. Kau tengok promo malam tadi kan. Negeri juga di negeri ni kita ada kolej-kolej hiasan. Kalau Johor ni, kerajaan Johor di bawah kerajaan ni lah KYPJ ni antaranya. Antara. Jadi dia pelengkap pada sistem between di antara kerajaan federal dan state, begitu juga untuk membangun anak-anak kita ni supaya tidak keterceraian dalam sistem pendidikan. Kita faham bahawa pendidikan di Malaysia ni ada tiga kan, dia panggil formal, informal dan non-formal learning dan kita di peringkat Kolej Hiasan Pelajaran Johor adalah melengkapi untuk anak-anak didik kita yang selepas SPM, begitu juga mungkin selepas STPM, untuk mereka berkerjaya di masa depan ialah ada bidang dan pengetahuan yang perlu diisi dalam institusi-institusi begini Haji. Cuma bila kita membicarakan tentang IPTS
sebagai pelengkap pada IPTA ni, elok saya terangkan di sinilah bahawa bila IPTA ditubuhkan oleh kerajaan, dia tak lain tak bukan untuk memastikan rakyat Malaysia ni mempunyai akses pendidikan tinggi, pengajian tinggi. Okey, yang diberi kepada semua, dia tak kira datang pada golongan mana, okey, ataupun golongan yang tidak berkorban. Contoh sekarang ni kita suka sebut B40. B40 lah. Okey, itu cerita IPTA. Bagaimana dengan IPTS? IPTS pula dilihat sebagai akses alternatif pada golongan yang berkemampuan dalam dan luar negara. Itu asalnya dulu. Asas. Tapi dalam operasi sekarang ni, banyak IPTS mempunyai sistem sokongan untuk bantu murid-murid masuk ke situ kan. Dan masa sama masih lagi ditegaskan bahawa IPTS ada pelengkap pada sistem pengajian tinggi negara kita. Dan ingat kalau dalam konteks negara kita ada IPTS kita yang sebaris dengan IPTA bila ranking dunia. Saya tak nak sebutlah kan. Tapi itu boleh buat pulang kaji. Maknanya sekarang pada saya tak ada keraguan apatah lagi mana-mana. Setiap program yang dijalankan di IPTS mesti memenuhi syarat MQA dan akreditasi yang kita nak lihat. Kalau dilihat di sini Tuan Haji anak-anak kita ni daripada prasekolah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, kita dah telah tanamkan apakah cita-cita dah besar nanti. Betul. Dan keluarga orang tua pun mengharapkan anak-anak didik mereka ini berkejaya dalam bidang yang mereka minat. Betul. Hasrat mereka nak melihat pastinya orang-orang tua, ayah, bonda kan, penjaga nak melihat bahawa mereka keluar daripada sistem pendidikan sekolah menengah, sambung di peringkat IPT dan keluar daripada IPT berjaya dalam bidang yang dia dipilih. Betul. Tuan Haji, pengalaman Haji as a counselor di beberapa sekolah. Merata saya nampak Haji pusing daripada start bekerja sampailah sekarang di sekolah menengah bandar Kota Tinggi kan. Kalau Haji lihat apakah kehendak anak-anak kita ni selepas SPM dan seterusnya ke atas untuk dalam bidang kejaya yang mereka wajar pilih dan ke mana dia nak pilih dan adakah tercapai cita-cita hasrat mereka? Okey. Semuanya tu di bawah apa yang saya sebut sebagai pendidikan kerjaya di sekolah pendidikan kerjaya. Okay. Kalau anak-anak kita ni telah mengikuti satu siri pendidikan kerjaya di sekolah, maka di hujung pengajian dia peringkat SPM, yang saya fokus SPM maka dia dah dapatlah menjawab 3 soalan. Soalan pertama apa tu? Nak kerja apa? Apa kerja tu? Apa kerja tu? Dia nak kerja apa ni Zul lepas SPM ni? Betul, cikgu, saya nak jadi ni. Okey, cantik. Yang kedua, dah tahu dah bidang ataupun program kekhususan apa nak ambil untuk kejaya tersebut. Okey. Yang ketiga, you mana nak masuk ni? You mana Okey, soalan ni nampak mudah tau. Tapi sebenarnya kalau diperincikan, inilah isunya, iaitu murid-murid kita, anak-anak kita ni tak faham nak milih program yang terbaik untuk dia. Kalau konteks UPU nya kena pilih 12 je Zul 12, ya betul. Okay. Betul. Jadi mereka memang perlu bimbingan supaya dalam pemilihan program tu, kalau nak gunakan model Tok Guru saya ni, dia nak suitkan dia punya personality minat kejaya ni tu, persetaraan tu dengan bidang. Baru cantik. Dia suitable Masuk. Timbul. Saya mohon dia cikgu, kenapa? Saja je tak timbul. Sebab konsep minat ni, kalau 12 pilihan ni Haji Zul pilihan pertama tu sangat minat degree je. Bila sampai 12 ni makin kurang lah. Tapi masih minat. Sebab isunya bila anak-anak kita ni dapat result pencapaian tinggi, minat tinggi, ada masalah tak belajar? InsyaAllah tak masalah kan. Pencapaian tinggi, minat dia ada rendah sikit. Ada masalah tak belajar? Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi bila dia habis pengajian, insyaAllah minat dia akan naik. Okey. Sebab ada sedikit. Dia boleh bantu. Kan? Sebab proses pembelajaran sokongan dan sebagainya. Apa cerita? Pencapaian ini, minat ni. Kita kena bincang elok-elok supaya bila pilih program kajian tu jangan lupa konsep ukur baju di badan sendiri. Apa cerita yang pencapaian
rendah ke? Bukan rendah. Muni syarat minima je. Oh, ya. Minat pun sama juga rendah. Maka ada pakar kata, Ibrahim, suruh budak ni ambil bidang umum dulu. InsyaAllah lepas tu dia boleh sambung minatnya. Bila Tuan Haji sebut umum ni Ji, di peringkat kolej kami ni, kita ada 14 program. 14 program. 14 program yang mana 3 program adalah kerjasama dengan pihak Universiti Teknologi Malaysia, 2 program kerjasama dengan UiTM dan 9 program adalah program dalaman. Okey. Yang bila Haji cakap sebut tadi tentang bawah PA lah. Kan? Kita ada pra. Masuk dekat sini lah. Maksudnya syarat minima. Dan insya-Allah bila mereka lepas pra itu, mereka boleh pangkat ke diploma dan mereka ada pengalaman sistem pembelajaran. 1 semester atau 2 semester. Dan insya-Allah di situ mereka boleh bangkit dan keluar daripada kepompong biasa-biasa, mungkin A to Z menjadi luar biasa. Tapi dalam pendidikan kita ni, Tuan Haji Zul kan, kita tak naklah dia orang belajar sempat diploma. Kita ada konsep pembelajaran sehayat kan. Saya lah kalau sebagai seorang pendidik kan, saya suka sangat kalau golongan belia kita ni mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat ni. Maknanya lepas diploma dia sambung ijazah. Ijazah dia sambung sarjana, sarjana sambung kedoktoran, pasca kedoktoran. Baru kan? Sebab apa kan apa? Malaysia ni ada agenda menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Kita pun ada wawasan kemakmuran bersama kan. 20-30 apa. Tapi jangan lupa, negara Johor je khususnya nak jadi negeri maju berpendapatan tinggi. Berimpak. Untuk itu cerita dia mestilah pembangunan modal insan sebagai tajuk besar dia. Dan gini je. Yang boleh akademik jalanlah akademik kan. Kalau dilihat kita 14 program yang kita tawarkan adalah membawa kepada nilai-nilai modal insan. Yang Tuan Haji sebut tadi lah. Moga kita, kalau moto kolej yang sampai ialah kesempurnaan dan kemuliaan. Moga insan yang keluar daripada kolej ini menjadi insan yang terpilih dan mereka juga membanggakan diri dia dan juga keluarga, ibu bapa yang telah bertungkus lumus, berkorban masa, tenaga, wang ringgit mereka untuk menjadi insan yang terpilih. Harapan kami Tuan Haji, kita akan melihat konteks-konteks inilah yang membawa kita kepada nilai-nilai murni supaya anak didik kita bukan saja mendapat pendidikan secara formal tetapi jati diri. Mesti sifat mentauhidkan kepada ilahi. Kasih sayang dan ada empati untuk membantu adik yang berada di dalam sistem pendidikan bukan di IPT tetapi semasa mereka bersekolah menengah lagi untuk mereka bersama-sama dengan kami. Jadi kalau pandangan Haji lah, bagaimana kita nak timbulkan minat pelajar-pelajar ini untuk memilih kos yang betul Tuan Haji? Okey. Kata kuncinya perkhidmatan bimbingan kaunseling kerjaya. Di sini peranan guru bimbingan kaunseling mesti melaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebab itu nampak macam mudah nak pilih program-program yang disenaraikan oleh GPU ke mana institusi kan. Sebenarnya kita kena mempertimbangkan perkara-perkara seperti apa parameter kerjaya. Sebab tu nak milih program pengajian tu kalau base program dengan personality kita nak padukan. Tapi untuk milih tersebut buat pertimbangan. Pertama, minat kerjaya kita macam mana? Kalau gunakan cara Holland tu, adakah anda dalam persediaan RIACC tu? Kalau anda minat, anda punya personality S, maka suit dengan program S. Kalau personality anda E, dia akan suit dengan program yang E. Okey, itu satu. Parameter pertama minat. Kalau boleh personality nak semak juga. Adakah anda ni suka dengan orang ke? Tak suka dengan orang ke? Itu pun nak dilihat juga. Yang ketiga, nilai pekerjaan. Maksudnya bila dia cakap tadi ni, Cik Tarmini Mak Saan disebut pastikan anda tahu apa yang anda mahu. Memanglah. Kan? Yang ini pula Puan Syam Izura mengatakan yang masih confused boleh tanya. Memang betul. Pasal sekarang ni tak ada isu saya tak tahu, tak ambil tahu. Pasal apa? Dalam orang kata maklumat di hujung jari ni kan. Satu, percayaan secara troker sendiri kan. Yang kedua, cari personal orang yang boleh kita bertanya. Dan orang kata kalau boleh saya lah ambil banyak-banyak pendapat, akhirnya kita boleh buat keputusan yang lebih baik. Pasal apa? Kita mempertimbangkan berbagai pendapat. Tadi saya cerita parameter minat kan. Personality kan. Betul. Pencapaian kita dah tahulah. Lepasan SPM tu. Adakah kita ni memenuhi syarat minima, baik, kepujian cemerlang kan? Ataupun kitanya orang kata tamat tingkatan 5 je. Maksudnya apa tu?
tak dapat sijil SPM Sijil, kan. Tapi masih lagi Ada peluang? ada peluang jalan pasal janji nak. Ya. Kita boleh tolong bantu. Ada kemahuan? Ada Di kemahuan, situ ada jalan. ada jalan. Okey, jadi cita-cita parameter kerjaya iaitu apa? Pencapaian minat, personality dan nilai. Kenapa perlu nilai? Yelah, hari ni belum masuk dunia pekerjaan, bila dah kerja, cikgu, tak apa sesuai sangatlah kerja ni dengan saya punya Need, kesukaan, kendak kan? Kenapa pula? Saya ni sebenarnya saya segan cakap dengan orang, tapi saya kena buat marketing lah. Habis awak ni sebenarnya minat apa? Saya sebenarnya minat ICT tu. Oh pula. Kalaulah isu-isu ni dapat diselesaikan lebih awal, selesai masalah. Dan kena ingat, Haji, sampai hari ni pun, saat ni pun saya masih lagi berhadapan dengan situasi di mana ada konflik. Haji Zul nak ambil program ni, mak suruh ambil program tu, ayah suruh ambil program lain. Pada saya masih lagi ada meja perundingan untuk kita bincang. Pasal apa? Kena lihat dalam permainan kejayaan hari ni, soalan yang tadi tanya tu bagus Ya. Soalannya senang ya, Haji Zul. Ya. Apa nak jadi 5 ke 10 tahun akan datang? Kau jadi apa? Right, betul. Jadi nak jadi apa tu sebenarnya banyak pertimbangan. Kita kena lihat kalau negara kita Malaysia ni ada rancangan Malaysia ke-12 kan akan datang ni. Kita mesti ada perancangan. Sebab daripada rancangan Malaysia ke-11 ada 15 ke tak salah saya, bidang ekonomi akan dijanakan, secara tak langsung akan mewujudkan peluang pekerjaan. Okey. Kalau dah tahu yang ini kan, boleh tak kita rancang program apa, bidang apa nak ambil? Pasal apa? Keluar kerja. Suka tak? Encik Bazir cakap kolej terbaik di Selatan Tanah Air. InsyaAllah 5 star. InsyaAllah. Kalau kita lihat memang ada 5 star lah. Jadi gini Tuan Haji kita buka juga kepada rakan-rakan FB untuk bertanya soalan direct pada Tuan Penceramah Tuan Haji Ibrahim. InsyaAllah mana yang kita boleh jawab di sini kita akan jawab secara live. Kalau tidak, kita akan jawab di sesi-sesi akan datang lah. Pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada follower dan pendengar pada pagi ini. Secara langsung kita bawa daripada Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Kita berada di kilometer 16 Jalan Kulai Kota Tinggi. Bila disebut Kulai tu, mereka beranggapan kita di bawah daerah Kulai. Sebenarnya kita berada di daerah Kota Tinggi. Namun tidak mengapa tuan-tuan. Jalan itu tiada isu. Yang paling penting ialah bila you ada minat untuk belajar, untuk hasrat cita-cita itu tercapai, datanglah ke Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Gini Tuan Haji, kita lihat bahawa semasa dalam proses pembelajaran di mana-mana IPT saya jangka dan saya rasakan bahawa itu menjadi tanggungjawab besar di IPT. Kalau dilihat apakah kehendak sebenarnya keluarga ataupun orang tua untuk menghantar anak ke kolej supaya mereka ni keseimbangan di antara belajar dan adakah mereka akan berjaya selepas mereka berjaya dan kerjaya mereka itu dapat. Secara teorinya daripada pengalaman haji macam mana? Anak-anak haji yang hantar dari ke mana-mana di peringkat kolej ke, IPTA ke, IPTS, adakah akhirnya ending mereka capai hasrat mereka untuk berkejaya? Memang inilah matlamat pendidikan. Minta maaf saya sebut Tuan Madi pun cakap macam tu kan. Akhirnya berkejaya dan orang kata tak mengharapkan bantuan luar kan. Tapi saya lihat gini dalam konteks ini ibu bapa pun kena bersikap terbuka dah pasal apa anak-anak kita ni dia punya apa? Dia punya impiannya dah orang kata tak macam kita zaman kita. Pasal sekarang ni anak-anak ini lah generasi Alpha tau. Generasi Z tau. Saya Haji Zul mungkin generasi typewriter. Baby boomers. Jarak kita orang 40 tahun tau. Apa Ji? Baby boomers? Baby boomers. 40 tahun babe. Jadi dalam situasi ni keinginan mereka lain tau. Right. Kita kalau masih lagi nak menetapkan Zul, ayah nak kau jadi soja. Oh, dulu boleh, sekarang tak boleh. Pasal apa? Anak-anak kita nak jadi inspire famous. Nak jadi main game ni. YouTuber? Ya. Dan tu saja orang cakap, kena kat saya. Anak saya buat freelance. Sekarang dah golek saya tu peringkat awal tu. Tapi alhamdulillah kita ada pengetahuan kan. Freelance kita buat study. Nak buat macam mana? Bila COVID ni berlaku, sebelum lagi ada di kalangan anak-anak muda kita yang berdiploma, yang berkemahiran, dia dah jadi freelance. Itu tak cerita lagi. Jadi saya sentiasa kaedah saya lah membesarkan profil anak-anak saya. Contoh
anak yang sulung tu. Lepas SPM dia pergi buat culinary SKM. Oh, ya? Dekat KBN kan. Pasal apa? Dalam situasi apa pun semua orang akan makan. Selesai masalah kan? Bila dia cakap SKM culinary, kami pun ada di peringkat diploma seni kulineri. Diploma ni kan? Diploma ni diploma. Sikit atas. Dia 6 semester. Dan semasa mereka berada di dalam kolej Tuan Haji, di peringkat kolej menjadi accountability. Rasa tanggungjawab, pengurusan, pensyarah dan dia panggil di sini dia haiwan pelajar. Memang membantu mereka. Di awal mereka masuk saja dalam kolej, mereka akan diberi program modal insan. Lepas itu dia akan diberi ekstra supaya ada pengalaman tentang new knowledge ataupun pelbagai bahasa. Kita ada memberi sumbangan kepada mereka untuk belajar bahasa Mandarin contohnya. Di sini ada awal-awal. Kemudian semasa dalam pergerakan 5 ke 6 semester sebelum mereka tamat tempoh pengajian itu, pengasihan-pengasihan ini kita ada juga buat hubungan yang rapat dengan industri, MOU dan sebagainya. Di kalangan pensyarah juga, mereka boleh berkolaborasi dan masuk dalam industri untuk bekerja dan tahu apakah nilai, apakah knowledge yang dia boleh dibawa kepada pelajar mereka. Dan dalam ruang itu juga, pelajar-pelajar ini juga ada masa untuk mereka berlatihan industri. 1 atau 2 semester. Jadi cukuplah sekurang-kurangnya pengetahuan dan pengalaman bekerja. Saya fikir bahawa semua peringkat penjaga mengharapkan anak-anak dia dapat pengalaman begini. Di Kolej Warisan Pelajaran Johor kita menjadikan bukan saja di dalam kolej tetapi juga hubungan dengan rakan-rakan sinergi kita. Okey. Tuan Haji. Sebelum tu. Sebenarnya bila nak memilih program mesti berkait dengan institusi nak pilih kan. Tapi sebagai orang yang akan belajar, ibu bapa sebagai pemegang tanggungjawab yang akan membiayai, faktor-faktor ni penting tu diambil kira. Adakah institusi tersebut dapat menyediakan pekerja yang diperlukan oleh majikan dengan modal insannya, dengan bidang kepakarannya, okey? Jadi kena ambil pertimbangan tu. Sebab apa? Kehebatan seorang tu bukan semata-mata diukur pada akademik semata-mata ni. Sekarang ni orang lihat tentang kepulauan bahasa ketiga. Kalau adalah contoh macam si tuan ada kan, maknanya satu nilai tambah. Okey. Lepas tu ada soft skill diberikan dalam tempoh SEM 1 sampai SEM 6. Ini pun kena timbang secara serius tau. Dan yang lebih penting lagi, jaringan industri tu penting. Maknanya daripada buat latihan industri biasa SEM yang ujung tu ataupun SEM sebelumnya, ini pun sudah memberikan kata jangkaan tentang keboleh pekerjaan graduan yang dihasilkan. Ini majikan nak. Apatah lagi sekarang ni dia nak multitasking. Dan orang muda sekarang ni dia generasi digital kan. Ini pada saya dah satu keperluan tu. Suka tak suka, itulah generasi yang sekarang ni. Ni Tuan Haji, Najib Aziz cakap nak jadi askar pun boleh kalau masuk kolej. Ada pelajar seni bina yang jadi askar. Dia cerita ni untuk akan datang ATM ni nak memperkasakan dia punya buat ihsan. Satu ketika dulu lepas SPM pun dah boleh. Sekarang ni dah ada diploma kan. Ada tak penjurusan. Ni anak murid orang rumah lah. Okey. Dia buat diploma ke Malaysia je. Scam. Tapi saya tak sebutlah jenis bidang kan kat mana kan. Sekarang ni TUDM. Bila TUDM, dia dah pergi pada dia punya core dia tu. Up sikit. Kan, dan dia gaji dah lain. Lain. Gaji dah lain kan. Jadi kod polis pun sama. Sebab apa? Kalau ni lawak je kan. Bila kata anak-anak murid saya ni minat unit uniform ni, saya tanya senang je soalannya. Zul, nak bagi arahan ke terima arahan? Mesti nak bagi arahan juga. Amboi. Kalau macam tu mana ada balak lah istilahnya. Kalau macam tu Zul, apa kata ijazah ke diploma, lepas tu mohon. Tapi ingat dalam mohon angkatan bersenjata uniform ni, keperluan fizikal macam tingginya, berat itu tak patuhlah kan. Tapi sekurang ni dia datang dengan satu kecelakaan yang lebih baik. Baru ni ada nak minta jadi ahli forensik tu. Ahli forensik. Tapi bila kita terang macam ni baru dia faham betapa untuk mencuburi satu bidang pekerjaan ni. Dia satu lepas dia diploma STP SPM dah boleh belum mohon untuk ni Suruhanjaya Pengangkatan Awam dah boleh kan? Boleh kan? Boleh. Tapi pada saya kan apa kata you upkan sikit you punya kemahiran ataupun diploma ijazah, and then baru you mohon. Baru. Ni Puan Hasinda bagi tahulah. Macam Tuan Haji cakap tadi.
diploma sebagai step stone untuk ke peringkat yang lebih tinggi, di Betul. peringkat ijazah. Betul. Kan? Okey, saya nak seterusnya. Dalam laluan pendidikan anak-anak kita ni, dia dua tau. Satu laluan akademik, satu kemahiran. Okey. Dalam laluan akademik ni, okey, lepas SPM contoh result cemerlang sangat nak mohon program luar negara, silakan. Boleh kan? Tak ada masalah. kan? Cikgu, saya ingat saya nak masuk Melayu lah. Tak ada masalah. Yang ahli agama dia ambil STAM kan? Ya. Nak jadi cikgu, seawalnya lepas SPM jadi cikgu lah, APG tu kan? APG, betul. Okey, yang masuk matrik, asasi. Yang ada yang buat diploma di IPTA kan? Dan jangan lupa, ada yang buat diploma di IPTS. Ya. Jadi, diploma di IPTA ITPS ni menjadi syarat untuk buat laluan ke ijazah. Apa masalah? Cuma lazimnya terarah tumpuan fokus tu nak masuk UPU, okey, di bawah IPTA. Okey. Itu normal dan dalam situasi sekarang ni. Tapi dengan diploma yang di IPTS, boleh tak mohon untuk ijazah? Jawapannya boleh. Sebab tu kita kena buka minda. Kalau sekiranya UPU tak dapat apa semua, IPTS ada tak program bekerjasama? Ada. Macam di kolej YPJ Tuan Haji saya sebutkan tadi, kita kalau lepas ada SPM pun kan? Lepas SPM, maksudnya kita ada kolaborasi between di antara kolej YPJ dan UTM sendiri. Ya. Ada 3 program yang saya boleh disebutkan di sini, iaitu pertama ialah Diploma Pengurusan Teknologi. Okey. Yang kedua ialah Diploma Pengurusan Teknologi dalam kurungan perakaunan. Ya. Dan yang ketiga lah Diploma Sains Komputer. Itu di peringkat UTM. Manakala program bersama dengan UiTM, kita ada diploma pengajian perniagaan dan pra-perdagangan. Ya. Dan kami sangat mengalu-alukanlah pada intake yang ini, tahun ini, untuk mengambil peluang kepada anak-anak lepasan SPM. Ada kosong lagi ya? Ada. Okey. InsyaAllah. Kita fokus kalau kita mengikut kita ranking kita 5 star Tuan Haji. Alhamdulillah. Dan kita memberi ruang seluas-luasnya kepada anak Johor, bangsa Johor dan juga seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama berada dalam sistem pendidikan secara formal kita yang ulung di selatan tanah air, insya-Allah. Dari segi sasiahnya, dari segi akademiknya, dan juga kita mencari ruang pekerjaan selepas saja tamat pengajian di Kolej YPJ. Kalau mengikut statistik pada tahun 2018, 2019, daripada keluaran pelajar-pelajar Kolej YPJ, sebanyak 60% bekerja mengikut bidang. Oh, bekerja ikut bidang. Mengikut bidang. Okey. Selebihnya ada yang menyambung pengajian, dan ada sebahagiannya ke bidang lain. Okey. Namun demikian, ada juga di kalangan mereka ini sambung di peringkat bidang yang berbeza, tetapi mengikut kehendak mereka di atas. Tadi aja cakaplah, cita-cita. Dan harapan kita, cita-cita anak-anak kita ni berjaya bukan saja di peringkat di sini, tapi akan menjadi insan terpilih, memegang jawatan dalam institusi pekerjaan mereka. Tak kisahlah sama ada bekerja dengan penjawat awam, syarikat, ataupun dia bekerja sendiri. Yang penting ialah entrepreneurship itu kita didik di sini. Itu elemen penting sekarang. Aha. Apa je program, masukkan elemen tu, maknanya keboleh pekerjaan tu akan jadi lebih mantap. Itu betul. penting sekarang ni. Okey. Kalau kita lihat Tuan Haji, kursus yang ditawarkan di Kolej YPJ ini, 9 kursus dalaman, kita adalah bersandar dengan need kerajaan negeri Johor dan juga negara agar lompong-lompong anak-anak kita ni akan mengisi pekerjaan di negara kita. Mereka menjadi tenaga profesional. Tidak kita mengharapkan daripada luar. Dan ada juga anak-anak kita ni yang bila belajar di sini, keluar negara dan menjadi profesional di negara lain dan sambung di peringkat tinggi di negara-negara yang mereka pergi. Di sinilah kita membentuk mereka supaya menjadi insan yang boleh berdiri di atas kaki sendiri dan juga boleh membanggakan sebuah negara yang kecil seperti Malaysia ini, tetapi menjadi insan yang besar di mata dunia. Itu harapan kita lah. Pengalaman haji sebagai kaunselor di beberapa buah jajahan taklukkan negeri Johor kan,
apakah sebenarnya harapan orang tua je dengan anak mereka untuk mengantar anak dan mereka berjaya di luar? Okey. Soalan Ustaz Zul ni mengingatkan saya lah. Hari pertama saya di SMK Lingyu, ya. Kita ada perjumpaan mak bapak kan. Ya, ya. Okey. Wahal yang datang tu mak bapak yang bersama-sama anak tingkatan 1 tau. Saya ingat lagi. Okey. Belum masuk lagi tahun 2011 tu. Okey. Okey. Saya 9 tahun kat sana. Okey, Okey. Belum masuk lagi tahun baru tu. Okey. Dalam menghadap mak bapak tu dan kita meraihkan kehadiran mereka tu, saya dapat peluang lah untuk menerangkan apa permintaan kongsi kerjaya tu. Bila saya soal jawab Cikgu Zul, Tuan Haji Zul, dia bagi 3 soalan tu. Power betul soalan tu. Orang Felda tu. Soalan pertama nak tahu apa? Dia tanya, Cikgu Baim, anak saya nak belajar kat mana? Lama. Dia tanya. Tuan-tuan puan, ketika ini kita ada 20 IPTA. Kalau IPT SLK ni ada 500 lebih. Jadi tak timbul isu anak saya nak hantar belajar ke mana. Janji nak kata tadi kan? Ada. Okey. Ingatkan dah habis soalan tu dah. Dia bagi soalan kedua. Jom. Kita orang kampung ni mana dia simpan duit sangat ni? Yang tu belajar, yang sedang belajar, yang ni yang baru lahir kan. Saya kata, "Lek, PTN kan ada." Dia dengar tu pun dia suka dah. Jadi kerajaan ada menyediakan satu dana dan bentuk pinjaman dan sebagainya untuk anak-anak tuan belajar. Cuma satulah, ada hutang bayar lah. Siap pimpin tu ada hutang bayar kan. Nama begitu saya kata, kalau tak tahu, untuk yang ambil kemahiran tu kita ada PTPK, Perbandingan Tabung Penang Kemahiran. Okey, tapi KPPJ mungkin ada yang Tuan Haji boleh sebut Ya, boleh. Soalan kedua. Jadi diorang dah perhati, maknanya dia tak perlu bimbang lah. Dan sampai satu keadaan saya kata ada isu-isu tu macam seolah-olah anak tuan-tuan perempuan ni kalau pergi buat kemahiran ni bawa badan dia je. Bawa badan dia. Cuma satu lah, janganlah hidup mewah kan. Pada-pada lah. Soalan yang ketiga. Ini pun power juga. Ingatkan satu soalan ni. Soalan ketiga. Cikgu Baim, habis belajar macam mana? Habis latihan? Ketika itu kita ada program transformasi negara, program transformasi ekonomi kan. Ada 12 kluster ekonomi bidang. Okey, masa tu kepimpinan Datuk Seri Najib sebagai PM kita. Dan dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi tu, kluster-kluster ini di bidang tu akan wujud 3.3 juta peluang pekerjaan menjelang 2020. Masa tu 2020. Tapi yang seronok Johor ni, hebat Johor ni, dalam universiti terbaik dunia kat Johor kan. Dah maaf cakap lah kan. Okey, you nak RU ada. Betul. You nak Hampton ada. You nak universiti kelas universiti komprehensif ada. Politeknik Premier babe. Betul. Pasir Gudang. Betul. Pasir Gudang. Okey. Nak LKA. Nak masuk mana je. Semua itu tak ada. cerita LKS. LKS Puspatri pun ada. Okey. Jadi untuk soalan ketiga tu, untuk kerja tu, jangan lupa pelaksanaan program transformasi ekonomi tu di Johor je dianggarkan 1.1 juta peluang pekerjaan menjelang 2020. Sebab tu pembangunan ekonomi sekarang Malaysia dalam pembacaan saya kan, memang tersohor lah. Kehebatan menjadi tu. Itu tak cerita lagi apa yang berlaku dekat Rapid Pengerang. Itu satu lagi industri petrol kimia yang hebat berada di bumi Johor. Dan kita memang harapkan kalau boleh lah kita isi lah peluang-peluang pekerjaan itu setidaknya sampailah orang kata pertengahan kan, yang bawah tu bagi orang lain lah. Up sikit kita kan. Jangan kita tak beri peluang kan. Paling kurang start dengan orang kata dulu teknik pun dah power dah. Sampai ke atas tu, itu bahagian kita. Jadi dengan peluang-peluang yang dijanakan oleh pemerintah, maka peluang mesti direbut. Janganlah pula nanti kan institusi ni hebat kan, yang datang orang luar tak cantik lah kan. Haji, ada semalam orang tanya saya lah, walaupun ada beberapa rakan-rakan dah menjawab secara formal bila pandemik berlaku, mereka sukar untuk mendapat pendapatan, mungkin keluarga dibuang kerja, ada begitu juga mood anak-anak kita nak sama belajar ni Ji. Haji melihat apakah dalam pandemik ni wajarkah mereka sama belajar atau mereka cari pekerjaan? Saya cakap dia ikut keperluan.
Ada tertentu yang perlu bekerja untuk menjadi keluarga bantu. Okey, Namun itu dalam konteks sekarang ni, saya suka sangat kalau ambil dalam tempoh ini, sila sambung belajar kok laluan akademik lah. Kalau kemarin. Apa? InsyaAllah dalam tempoh 1-2 tahun, orang kata bila vaksinasi keseluruhannya berlaku kan, kita dah boleh bekerja dan kita akan balik normal. Maka kita nak buat pengisian tu. Jadi saya suka sangat menyeru di sini, ambillah peluang untuk latihan kemahiran, teknikal dan nak akademik, silakan. Pasal apa? Basic apa-apa hal mesti dengan ilmu dan kemahiran. Dia tak ada timbul isu lepas habis belajar nak kerja. Kenapa? Ni saya ingat betul. Masa tu Datuk Seri Najib ada keluar kat TV tu. Saya ingat sampai hari ni. Nasihatnya apa? Kalau boleh jangan kerja lah. Itu bahasa mudah. Kenapa? Bila kita tidak ada kemahiran, kita cuma dapat gaji yang paling minima. Kalau lah katakan kalau di luar bandaraya kan 1,100 tu paling tinggi tu, tak termasuk lawan kan. Kalau di Bandaraya 1,200 kan, gaji minima kan. Itu kita tak gambarkan tau. Jadi macam kita ni kalau boleh lah, bila ada sekurang-kurangnya SKM 2, 3 kan, gaji dah lain tau. Gaji dah dia lain. dah kalau pergi dah P1, T5 gitulah kan. Gaji lain kan. Jadi saya lihat situasi sekarang ni nampak macam tenang kan, buat pengisian untuk melengkapkan diri. Sebab tu kita ada konsep upskilling, reskilling, dan sekarang ni ada tambah lagi cross skilling kan. Mana yang boleh masuk. Ruang sentiasa ada. Sebab apa? Kerajaan juga ada dan tu, Penjana Kerjaya lah, itulah ini saya tengok kan. Di Johor pun ada tau. Cuma peluang ni kalau kita tak ambil, pada saya rugi sangat lah. Rugi sangat. Nasihat daripada seorang pendidik menganjurkan bahawa anak-anak tuan-tuan yang berada di sekitar negeri Johor dan Malaysia, amnya selepasan SPM wajar untuk meneruskan pengajian semasa pandemik kini. Menjadi suatu kewajipan untuk melihat anak-anak kita berjaya, tuan-tuan, bukan sahaja mereka mempunyai duit yang banyak selepas mereka keluar daripada peringkat SPM, tetapi adalah cantiknya bila kita upgrade mereka dengan knowledge, pengetahuan secara formal untuk menunjukkan bahawa kita memberi mereka didikan bukan sahaja di peringkat pra, sekolah menengah, dan hingga mereka berada di peringkat IPT. Mereka akan mendapat ruang dan peluang untuk step yang lebih tinggi. Itu yang Tuan Haji beritahu tadi. Jadi kalaulah peluang-peluang ini kita tidak ambil, kita biarkan anak-anak kita di luar sana dalam keadaan tak tahu buat apa. Sedangkan waktu pandemik inilah yang paling sesuai. Walaupun secara virtual, tetapi di kolej kita membantu mereka. Kita ada penasihat akademik, kita ada kaunselor. Macam sekiranya anak-anak kita sukar untuk belajar ataupun mereka tidak berkemampuan, di peringkat kolej kita ada tabung amanah. Kita juga di kolej PJ kita ada tabung infak yang boleh memberi bantuan makan pembelajaran satu semester itu. Maksudnya kita buat berkala lah Tuan Haji. Supaya apa tuan-tuan? Supaya anak-anak kita ni tidak tercecer semasa mereka belajar, tidak fikir jangan isu tentang susahnya belajar di sini, sebab supportan ataupun bantuan sokongan daripada peringkat pensyarah, peringkat kaunselor, daripada takbiran untuk melihat anak kita berjaya. Alhamdulillah Tuan Haji, harapan orang tua begitu. Begitu juga dengan sistem pendidikan negara. Mengharapkan bahawa bukan sahaja anak-anak kita ini didapat pendidikan secara terus daripada sistem yang formal ini, tetapi juga mereka nak melihat bahawa isu yang paling penting ialah bagaimana menjadi manusia yang mempunyai akhlak, yang mempunyai keyakinan dan berintegriti. Itu penting sekarang. Kan? Adakah mereka keluar saja daripada kampus, daripada IPT, mereka akan menjadi manusia yang boleh memegang amanah, berkejaya, tidak terlibat dengan benda-benda yang merosakkan diri dia. Betul. Begitu juga nama baik keluarga. Pengalaman Haji mendidik anak-anak dan mereka yang telah berjaya, apakah Tuan Haji kaedah kita nak memberi sokongan anak-anak kita supaya mereka ni tidak duduk di rumah tetapi ada niat untuk sama belajar? Saya selalu membuat agenda apa tahu? Saya terangkan betapa kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Allah dah janji satu darjat kan. Itu premis yang pertama. Lepas tu saya selalu membawakan pasal apa budak-budak ni kalau cerita pasal kehidupan ni, dia susah nak dapat idea tau. Saya buat contoh.
Zul, Ya. nak gaji Contoh. sehari 100 ke ataupun sejam 100? Sejam 100 lah. Atau 1 minit 100? Oh, itu lagi hebat. Ataupun macam ni, Zul kerja 6 bulan, Ha. Zul rehat 1 tahun. Mantap. Ada Ada. Ada. Sebab dalam fisik. kalau tengok pemain bola tu, Messi sehari Yang itu baru kan dia transfer Ya. tu. Kan. Tengok tu Mingguan Ji. Jota. Tengok tu pun kita dah masya-Allah. Kenapa? Oh, ini orang hebat. Ya. Dibayar kerana kemahiran kehebatan ni kan. Dan ini sebenarnya boleh dibawa pada konteks kita bekerja hari ni tau. Jadi bila saya buat cerita-cerita tu, barulah saya ni itu peranan saya. Minta maaf tuan-tuan puan Setiap kali awal tahun bila saya berada di pintu pagar menyambut anak-anak tu, langkah je budak tu kan, saya dah fikir apa jadi 30 tahun akan datang budak ni. Terbayang terfikir. Dia tu dah 5 tahun dengan saya, jadi saya kena pastikan perkhidmatan mengusung kerjaya tu saya kena mantap supaya setidak-tidaknya jangka pendek lepas tingkatan 3 dia nak buat apa, lepas SPM dia nak buat apa. Dah ada dah. Kita dah buat benda tu. Kita dah plan cantik-cantik dan disokong dengan program-program lain supaya kejayaan idaman ni suka tak suka dalam konteks kita dia mesti ada satu pencapaian akademik yang Mantap, baik. Jadi kita pastikan anak-anak kita kan. Jadi dan saya pula satu lagi sentiasa memberi ruang dan peluang penerangan maklumat. Sebab tu sepanjang saya di sekolah dululah kat Linju tu, sekurang-kurangnya dalam tempoh 5 tahun dia kat Linju, ada satu hari, tak tahulah tak 4 ke tak 5 ke tak 3, kita akan bawa dia keluar. Duduk merasa suasana kampus 2 hari 1 malam. Ya. Kenapa? Bila ubah Senario? situasi tu, dia punya semangat belajar lain dah. Bila balik tu dah tak payah nak tegur-tegur dah, dia tahu dah betapa cikgu. Dia cerita apa tu? Cikgu, makan burger dekat UTHM tu sedap makan burger. Sama je kan. Kalau kita sama je burger dekat kota kan. Tapi itulah tu. Itu pun makan burger, belum belajar lagi kan. Tapi awak nampak tak kemudahan dan sebagainya. Kita bawa benda-benda walaupun orang kata apa tu semalam sehari ke kampus tu macam tak ada kesan. Jangan budak-budak signifikan benda-benda. Dan saya kan saya harap mak bapak kan kena pasti potensi anak dan beri dorongan. Itu penting. Dan saya kalau kat sekolah saya membangunkan karakter budak tu. Membangunkan karakter. Ni ada cerita betul ni Ji. Cikgu, kawan kita ni malamnya dia prong-preng sebelum COVID ni lah. Saya kata bang, dalam bahasa mudah ni, ini hati kering, berani ni. Bang, nak tak kerja bayar jam tapi sedap bang. Abang kerja tak sampai sebulan tapi gaji berkasar. Apa je? Kau buat crane yang kat atas tu. Kita hantar 2 orang. Ya. Pasal tip saya, pengalaman saya kat sekolah hantar seorang dia balik. Hatta masuk KV sekalipun, rupanya hati kecil, badan besar hati kecil. Jadi saya tukar strategi. Mesti hantar 2-3 orang. Kenapa? Rupanya sistem sokongan. Paling kurang kan, saya nampak lah. Support. Dia sedih kan, dia scrum tau. Dia scrum, orang nangis kan. Lepas tu dia dah geda, dia belajar. Jadi petua tu saya buat tau. Jadi dalam konteks yang ni kan, saya haraplah ibu bapa beri sokongan, dengar anak punya impian dan sama tak ada masalah. Kita terangkan impian ibu bapa, tapi macam mana cari titik tengah lah. Cari titik tengah. Okey? Jadi dan saya di sisi saya sendiri saya memang bangunkan karakter budak. Orang nampak macam budak tu huru-hara kan. Kita tak jumpa dia punya tu ataupun titik persilangan tak jumpa kan. Dan selalunya andaian kita selalu banyak buat andaian tetapi tanpa kita turun dalam jiwa mereka kan. Yalah bila kita berubah generasi kan macam zaman saya mungkin generasi X, kemudian anak-anak yang baru ni Y, lepas Z, ni Alpha kan. Jadi memanglah tak sama need kehendak kita dengan kehendak mereka. Betul. Dan itulah tadi bila kita bercerita tentang kerjaya impian ni berubah-ubah dah. Maksudnya teknologi dah berubah dan kerjaya itu pun berubah. Macam tu Haji cakap lah, kita tidak boleh bukan tak boleh, maksudnya kehendak mereka tu kita ampuh, kita tolak supaya beri sokongan apa yang mereka nak capai, cita-cita mereka itu terjadi kepada mereka dan mereka dapat hasrat mereka itu. Dorongan itu perlu. Saya nampaklah kalau ikut teori bahawa kita ada 3 lah. Antaranya satu ialah faktor individu, satu faktor organisasi dan yang ketiga faktor persekitaran. Ketiga-tiga ini memang penting lah bahawa kita melihat generasi anak-anak kita ni yang berada selepas saja tamat pengajian di peringkat sekolah menengah, macam Haji beritahu tadi, mereka tengah menunggu UPU apa Ji? Rayuan Rayuan kan. Maksudnya kita
banyak lagi ruang Nama pun rayuan. Tapi kalau adalah alternatif lain, dia cerita macam ni. Program kerjasama ni, tak tahu dah siapa cakap cerita dengan saya kan. Cikgu Fahim. Program kerjasama ni ibarat macam ni lah. Kalau UPU tu masuk pintu depan, kita masuk pintu tepi. Tapi yang penting Grab besok mesti tetap dekat kampus induk. Simple je. Betul. Bila terima scroll benda yang sama je. Ya kan, logo dia ke apa ke, kan bila kamu keluar saja capai hasrat diploma ke, ijazah ke, itulah pencapaian yang kita akan capai, dan kejayaan adalah mengikut logo sijil dan sijil yang kita dapat lah, kan. Tidak kira apa saja yang mereka masuk. Tuan Haji, kita hampir sampai penghujung rancangan lah, kan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji, banyak cadangan-cadangan dan begitu nasihat-nasihat kepada, bukan saja kepada orang tua, tetapi kepada yang penting ialah lepasan SPM ke mana arah tuju mereka. Hasrat negeri Johor untuk menjadi negeri yang setara dengan negeri-negeri maju di luar sana adalah menjadi tonggak kepimpinan negeri, dan begitu kami di Kolej Yayasan Pelayan Johor menjadi tanggungjawab kami, dan untuk melahirkan seramai mungkin bangsa anak didik berjaya dengan apa kejayaan yang mereka hendak. Kita di Kolej YPJ ada 3 sekolah lah. Kalau di luar dipanggil mungkin fakulti. Dan ketiga-tiga wing ini berbeza dan adalah sebenarnya memberi peluang sebesar langkah untuk mereka berada selepas belajar dan berkejaya. Namun tuan-tuan, bila pandemik berlaku sekarang ni, ramai yang berkira-kira lah nak hantar ke tak nak hantar. Mereka risau tentang mampukah mereka segi-segi pembayaran yuran, kan je, apakah anak-anak mereka akan terbelakah semasa belajar, bagaimana sistem sokongan di peringkat kolej. Pada dasarnya tuan-tuan, di peringkat Kolej Yayasan Pelayan Johor, kita 100% akan memberi sokongan, akan memberi bantuan. Kita akan lahirkan anak-anak didik kita ini supaya bukan saja mereka mempunyai sasiah terpuji, tetapi mereka juga akan kita beri bantuan. Contoh, kita ada tabung macam Tuan Haji sebut tadi lah, PTPTN, itu dari peringkat federal. Kemudian kalau mereka bekerja, kita ada KWSP di Majlis Agama. Kalau di awalnya mereka boleh mohon B40. Di peringkat diploma, contoh diploma perakaunan, bagi program kerjasama dengan UiTM, anak-anak yang B40 ini boleh belajar secara totalnya, saya boleh katakan dibantuan penuh daripada sampai habis, insya-Allah. Jadi bantuan-bantuan ini, sokongan-sokongan inilah tuan-tuan sebenarnya yang memberi ruang dan peluang kepada anak-anak kita di atas cita-cita mereka. Sekiranya mereka memilih ketiga-tiga sekolah lah di sini. Dan harapan kami lah supaya ibu bapa jangan risau untuk memberi sokongan dan dorongan supaya anak-anak ni terus belajar. Tak kisah di mana mereka nak pergilah. Di Malaysia ni banyak beratus, Tuan Haji cakap tadi, IPT. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana kita memberi sokongan anak-anak lepasan SPM supaya berada dalam sistem, supaya mereka berjaya suatu hari nanti. Tuan Haji, kalau kita lihat perkembangan berlaku pandemik ini tentang pembuangan pekerja, menjadi kerisauan mereka untuk mengantar, tapi bila hantar belajar nanti takut tak ada kerja. Apa pandangan Haji? Isu ni kerana pandemik ni berkesan pada seluruh sistem kita, ekonomi, perdagangan, kesihatan kan. Tapi saya yakin dan percaya, bila pandemik ni beransur-ansur pulih, ekonomi pun akan dipulihkan, maka peluang pekerjaan akan dijenas semula. Jadi ini pada saya satu alamiah lah. Namun begitu, kita kena bersedia untuk mengisi pengisian yang ini tau. Sebab itu dalam semua pekerjaan penting,
pandemik ke tak pandemik penting, tapi kita akan dapat lihat sepanjang pandemik ni, dulu tak pernah ada Grab, dulu tak pernah ada Foodpanda kan, dan kemungkinan pekerjaan tu akan berterus ataupun mungkin tak pakai lagi, tapi mungkin akan wujud pekerjaan yang baru pula kan. Jadi pada saya kan, sila bersedia dengan beberapa profil diri, kemahirannya lain, ilmunya lain, supaya dia boleh mengadaptasi dengan peluang-peluang pekerjaan. Itu penting. Yang penting kata Tok Guru saya yang sekarang ni, yang penting survival dulu. Kerja dulu, okey. Esok dah pulih apa, insya-Allah kita akan boleh berubah pada kerja yang lebih baik. Walaupun pada ketika ini tak berminat sangat kan, tapi kerja tu boleh menyara hidup kita on dulu. Yang penting pada saya lah, kalau boleh lah, kata sebagai penutup ni, Ustaz Zul matlamat pendidikan akhirnya you nak sumbang pada diri you, ahli keluarga, komuniti, masyarakat, negara dan juga dunia umumnya. Secara tak langsung keluarga boleh berubah dia punya mobility sosial kepada menegak. Dia tak statik itu. Jadi nak senang bukannya mudah. Salah satunya kena belajar buat kemahiran dan bekerja lah kan. Sungguh-sungguh dan jaga integriti. Yang kedua kan, di mana bermula tak penting di mana berakhir. Okay? Saya dah tengok ramai perdana anak murid saya diberi peluang masuk FPTS. Institusi tuan pun anak murid masuk dah kerja dah bagus dah. Alhamdulillah. Pasal apa cerita ni, budak-budak ni cerita ni, kita kena sediakan ekosistem yang sesuai dengan bakat potensi mereka tau. InsyaAllah dia akan berkembang. Jadi saya dah di hujung-hujung perkhidmatan yang dah tak lama ni, okay, saya lihat bahawa bila kita memberi ruang peluang kepercayaan kepada anak kita, dia akan jadi somebody lah. Dia akan jadi somebody. Okay? Trust je Messi dia somebody. Cuma satulah, dalam proses nak cari tu, tuan-tuan perempuan, jangan risau, di setiap sekolah mesti ada seorang guru bimbing kaunseling. Pergilah bertanya, mintalah anak rujuk dan sebagainya. Pasal apa? Saya satu tahap Haji Zul dirujuk seorang murid lepas SPM, mak dia dah risau, cikgu anak saya tak ada buat apa pun kat rumah, dia main game. Saya kata malam ni turunkan depan rumah saya. Masa tu belum PKP lagi tau. Okey. Lepas maghrib orang turunkan. Maka turun pun saya sambut, okey bang, kita keluar minum kopi. Sambil-sambil duduk minum tu kan. Bila tanya sepatah jawab sepatah. Tanya dua patah jawab dua patah. Sambil tanya mata tengok atas, main handphone. Okey. Saya pun ulurlah berapa ujian yang nak tengok kemahiran apa. Akhir sekali, bang, abang suka ni ya? Cikgu, ni yang saya suka ni. Rupanya dia suka pasang-memasang, buka-membuka. Okey. Bang, nak surat, ambil sendiri ke surat datang dengan handphone dia kita tak bagi. Percaya. Kenapa pula tu? Saya simple dia, awak nak dapat lah. Bila dah masuk timbul isu pula. Bila tanya kat mak dia, apa khabar si tu? Cikgu, masalah sangat. Apa masalah dia? Tak nak balik je. Dah duduk sana belajar. Oh sudah, saya kata. Jadi maknanya kita ni tak bertemu dengan yang dia kata cross tu tak cukup. Titik persilangan. Jadi rumusan ni kan, personel terbaik yang nak dirujuk dalam perkembangan kejayaan anak tuan-tuan perempuan ni, silalah rujuk guru bimbing kaunseling yang ada di sekolah. InsyaAllah mereka boleh bantu. Inilah kepakaran dia punya bidang mereka kan. Jadi dia ada lah orang kata, kalau orang nak tanya tempat tu, orang kata nak dahan yang kuat tu, nak bergayung tu, gayung tu ada tak? Jadi Haji, dah ada. Baju dekat nak dapat baju-baju Haji tu. Ini sebenarnya edisi baru ni. Bila saya tempah tu, ini lebih seberi apa pada tailor tu, terpulang pada tuan-tuan. Kalau bab baju-baju ni bagian tuan, kalau bab mengajar bagian saya. Jadi dia buatkan untuk saya macam ni lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji. Kita sampai ke penghujung rancangan pada tengah hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji yang sudi sama-sama berbicara pada tengah hari ini, borak visual KYPJ. Terima kasih kepada pendengar yang sama-sama bersama kita pada tengah hari ini. Moga-moga segala perkongsian ilmu banyak yang kita dapat pada tengah hari ini. Terima kasih. Moga-moga ia menjadi satu pencetus kepada orang tua, kepada pelajar-pelajar untuk memilih bidang manakah mereka akan pergi dan kejayaan manakah akan tercapai. Kita boleh mengharap kepada harapan kita ialah sekiranya ada masalah boleh terus berhubung dengan saya terus pun boleh di nombor talian 012 714 7858, kepada kaunselor saya Puan Halimah 018-966-3537. Kaunselor saya Puan Zura
7882321, pegawai disiplin di unit Haiwan Pelajar 0197003034. Moga-moga segala perkongsian yang kita adakan pada tengah ini menjadi manfaat kepada kita, menjadi sebagai bukti yang kita sama-sama untuk melihat anak-anak didik kita di negeri Johor, Mudah-mudahan. Umumnya dan Malaysia khasnya menjadi titik permulaan mereka berjaya bukan saja di dunia tetapi berjaya di akhirat. Amin. Sekian, terima kasih sekali lagi Tuan Haji. Jangan jemu-jemu bila dipanggil. InsyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi